Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa sekali lagi dalam sesi keempat perbincangan kritis kita setelah kita bersama dalam 3 sesi terdahulu. Yang pertama dengan sahabat kita daripada Bersatu, kemudian daripada PAS, kemudian yang ketiga daripada wakil daripada Amanah, dan yang keempat sesi hari ini mungkin kurang panas sedikit ataupun mungkin akan jadi lebih panas. Kita tidak bersama dengan seorang wakil daripada parti politik, tapi kita akan bersama dengan seorang wakil daripada badan pendesak, kalau boleh kita namakan, iaitu daripada Ikatan Muslimin Malaysia, iaitu ISMA. Pertama sekali saya mengucapkan selamat datang kepada Tuan IR Haji Muhammad Luqmanul Hakim. Selamat datang. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kerana jemput. Baik, terima kasih. Sepatutnya saya patut berterima kasih kerana datanglah, sebab jemput tu senang, yang datang tu memerlukan komitmen. Jadi Tuan Muhammad Luqmanul Hakim, saya untuk sedikit pengenalan tentang perbincangan kita. Perbincangan kita ini sebenarnya dia adalah satu konsep di mana kita bertanya soalan yang kontroversi, soalan yang sentiasa berlega-lega di fikiran para penentang biasanya. Jadi untuk menjayakan kita punya rancangan ni, saya mohon jasa baik Tuan Luqmanul Hakim ni untuk saya letakkan 2 syarat supaya kita boleh mudahkan perjalanan perbincangan kita. Syarat yang pertama adalah saya berhak untuk tanya apa-apa soalan yang berkaitan dengan tajuk kita, iaitu ISMA, Ketuanan Melayu atau Perkauman. Apa-apa soalan yang berkaitan secara langsung ataupun tak langsung. Boleh kita bersetuju dengan syarat tu? Boleh. InsyaAllah tak ada masalah. Cantik. Dan syarat yang kedua adalah apabila saya merasakan jawapan Tuan terlalu panjang ataupun tidak menjurus kepada jawapan langsung kepada soalan, kadang-kadang mukadimahnya terlalu panjang ataupun kadang-kadang mungkin tak nak menjawab, saya akan potong dan kembalikan semula kepada tajuk perbincangan kita supaya kita tak keluar daripada persoalan yang kita nak utarakan. Boleh kita setuju tajuk syarat yang kedua? Boleh, insyaAllah. Setuju. Baik, sebelum kita mula, kita minta Tuan Muhammad Luqmanul Hakim mungkin dalam masa seminit untuk perkenalkan diri kita, sedikit cerita latar belakang. Sebelum kita mula, silakan. Saya bagi ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman Al-Hakim bin Muhammad, asal daripada Ipoh, Perak. Sekarang berkahwin, 3 orang cahaya mata. Alhamdulillah, saya di ISMA sebagai Ketua Biro Pengkadiran. Sejak 2015, saya bersama-sama dengan tim Jadutankuasa Pusat ISMA, bermula dengan Ketua Pemuda. Tahun 2017 saya bertukar portfolio kepada Biro Luar Negara. Kita ada 11 buah negara di seluruh dunia yang ada pelajar-pelajar Melayu Islam yang bersama-sama dengan ISMA. Kemudian bermula tahun 2019, saya bersama Biro Pengkadiran melakukan rekrutmen dan juga proses untuk mengkadir ahli-ahli. Alhamdulillah, setakat ini ISMA 50,000 ahli, satu NGO yang muda. 2 hari lepas kita menyambut ulang tahun ke-23. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Tuan Luqmanul Hakim. 50,000 ahli, satu bilangan yang agak besar tu. Bilangan yang agak besar, dan saya doakan insya-Allah semoga masa depan yang lebih baik untuk ISMA. Jadi kita terus masuk tajuk perbincangan. Saya nak mulakan dengan soalan yang mungkin ringkas sebelum kita pergi kepada soalan yang lebih mendalam. Tuan Luqmanul Hakim, apa keadaan ataupun situasi masyarakat berbilang kaum di Malaysia sekarang ini? Apakah kita berhadapan dengan situasi di mana asimilasi politik berlaku, ataupun integrasi politik berlaku, ataupun pemisahan di antara bangsa yang berbeza? Jadi saya nak tanya pandangan Tuan, apa keadaan kita sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Salman. Secara umum saya melihat sejak kemerdekaan berlaku usaha-usaha untuk melakukan integrasi nasional, ataupun kita katakan sebagai satu permuafakatan ataupun menyatukan bangsa-bangsa yang berbeza di Malaysia berdasaskan semangat perlembagaan negara. Tetapi malangnya secara umum kita menerima hakikat bahawa integrasi nasional itu gagal disebabkan banyak faktor, sebabkan pemimpin negara sendiri, sebabkan
ancaman-ancaman yang berlaku daripada luar, daripada kuasa-kuasa dunia, dan juga sebenarnya kalau kita melihat politik Malaysia tidak dapat lari daripada geopolitik dunia. Ke mana kita meletakkan hala tuju, ke mana kita meletakkan kita punya pegangan ataupun kecenderungan berdasarkan hala tuju negara, kecenderungan pemimpin-pemimpin negara. Semua ini menyebabkan pada pandangan saya secara peribadi dan pandangan ISMA, integrasi nasional itu kurang berjaya. Asimilasi, saya tak rasa berlaku asimilasi kerana kita dapat melihat daripada aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial dan pendidikan terutamanya, kita masih berteraskan kaum masing-masing dan tidak berlaku satu penyatuan ataupun semangat kenegaraan nasionalisme yang sepatutnya kita harapkan selepas berpuluh-puluh tahun mereka, ya. Baik, saya nak lebih mendalam tentang soalan ni. Jadi tuan melihat sekarang ni situasinya yang mana di peringkat umum kita lihat semua orang boleh bercakap bahasa Melayu secara umum, sama ada fasih ataupun tidak fasih. Semua orang ada identiti rakyat Malaysia. Semua orang sokong pasukan kebangsaan, semua orang berkongsi makanan yang sama, semua orang bekerja di kawasan yang sama, kawasan pekerjaan ataupun bangunan yang didiami bersama. Dalam pada itu bukan integrasi. Bukan. Apa yang kita maksudkan integrasi ini bukan secara fizikal, Ustaz. Fizikal ini ialah apa yang kita lihat dengan mata kasar kita. Tetapi integrasi nasional itu dalam konteks yang kami faham lebih luas definisi dan pelaksanaan aplikasinya, iaitu hala tuju, kalau bahasa Arab ni kita sebut walak lah. Kita punya walak ini kita punya kepercayaan, kesetiaan dan juga kita punya kesungguhan jiwa, keterikatan jiwa kita dengan suatu agenda. Sebagai sebuah negara yang berdaulat, yang kita ada identiti dan kita ada sejarah yang sangat panjang yang dilindungi oleh perlembagaan. Sebagai contoh, Islam agama perlembagaan, kita ada Melayu, keistimewaan Melayu dan sebagainya. Semangat ini, kita ada rukun negara, kita ada bahasa kebangsaan kita ada. Semua itu telah ada dan telah membentuk satu kerangka yang sepatutnya ditaksetikan oleh semua. Okey, jadi ini merupakan yang saya maksudkan sebagai integrasi. Maksudnya kita menyatukan persepakatan, pemahaman. Sebagaimana kita ada persetujuan di awal perbincangan kita, kena ada 2 syarat. Jadi syarat-syarat yang diletakkan ketika kita masuk orang Cina dan orang India ke dalam tanah Melayu ini juga perlu disepakati, yang kita faham sebagai kontrak sosial, sebagai perlembagaan, dan itu adalah garis merah. Itu adalah garis merah, ya. Kalau kita boleh bincang langsung tentang garis merah ini. Garis merah ini melibatkan beberapa perkara. Kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan agama Islam, hak istimewa orang Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan kerakyatan. Jadi saya nak masuk satu persatu. Sekarang ini kita dapati bahawa perlembagaan negara, undang-undang negara dan di sudut pengamalan, bajet kerajaan tertumpu kepada Islam sebagai agama persekutuan. Yang mana agama lain tidak mendapat kelebihan yang sama. Bahasa Melayu sebagai bahasa persekutuan. Sekurang-kurangnya syarat wajib masuk universiti mesti lulus bahasa Melayu dan interaksi rasmi kerajaan dalam bahasa Melayu. Hak istimewa orang Melayu masih dikekalkan. Tanah rizab orang Melayu dikekalkan pada ketika ini. Jadi di mana yang hilang tu? Sebenarnya banyak yang hilang. Kita bercerita yang hilang sebab Ustaz dah sebut tanah rizab Melayu hilang. Statistik menunjukkan sebelum kemerdekaan kita ada lebih 50%, sekarang hanya tinggal kurang daripada 10% tanah rizab Melayu. Mana hilangnya kita boleh bincang detail dan kita boleh bicarakan secara ilmiah dan secara fakta, secara sejarah. Kemana hilang tanah-tanah? Dan kalau kita melihat pemilikan tanah-tanah hari ini di Malaysia, kemana perginya? Ke bangsa bukan bangsa Melayu, mungkin bangsa luar dan mungkin bangsa minoriti. Kenapa, bagaimana kita boleh bincang. Tetapi memang hilang, itu dari segi tanah. Kalau kita berbicara tentang agama, sebelum saya masuk pada agama, bahasa dan juga adat istiadat yang merupakan definisi asas Melayu ataupun identiti yang kita nak persetujui bersama, perlembagaan Malaysia, perlembagaan negara merupakan satu sistem yang diletakkan oleh penjajah untuk mengubah kerangka asas negara kita berdasarkan aspirasi dan agenda mereka. Kita ISMA melihat Melayu dan kedaulatan Melayu itu sebelum penjajah, sebelum kita dijajah dan sebelum kita dikalahkan, iaitu kedaulatan Islam, kerajaan Empayar Nusantara, Melayu Islam Melaka dan sebelum itu lagi. Jadi apabila kita berbicara tentang perlembagaan,
There's not even status quo. Status quo ialah sebelum tu lagi. Jadi kalau kita melihat kerajaan Melayu Islam Melaka berbanding dengan apa yang kita ada pada hari ini, telah banyak yang hilang. Cuma hari ini kita cuma mengekalkan sisa-sisa saja. Saya tak fikir dia sisa-sisa kerana perlembagaan itu dibina dan dibina cadangan daripada British, tapi dia dibina dengan meraihkan kontrak sosial yang dipersetujui oleh semua orang. Dan sebelum kita pergi kepada agama, tanah orang Melayu hilang, tetapi tanah rizab Melayu masih kekal dan sistem itu masih ada dalam perundangan negara. Dan projek-projek perumahan mestilah ada kuota tertentu untuk orang Melayu, itu masih ada, itu masih kekal. Kalau kita pergi kepada agama sekalipun, kedudukan raja-raja untuk mempertahankan agama itu masih kekal di bawah bidang kuasa negeri yang tak boleh disentuh oleh sesiapa. Jadi saya melihat isunya kita tak mengikut penjajah. Kita ada satu konteks perlembagaan yang sangat unik berkaitan dengan negara kita yang meraihkan kontrak sosial. Yang saya lihat di sini, seolah-olah saya lihat tuan tidak melihat isu itu tetapi menyamakan di antara perlembagaan kita dan perlembagaan yang berada di barat sebagai contoh. Sedangkan ada banyak perbezaan yang menunjukkan bahawa kita ada identiti sendiri dalam perlembagaan itu sendiri. Saya tidak menyamakan, cuma saya menyebut bahawa perlembagaan kita dibina walaupun dipersetujui oleh pemimpin ketika itu, tetapi dia merupakan kerangka barat yang kita hormati. Kerana kita tidak ada garis panduan ataupun benchmark yang lain, kita hormati dan kita pertahankan. Cuma saya nak sebut sebagai gambaran besar bahawa itu bukannya status quo. Kita hormati dan saya dari semua sendiri memperjuangkan perlembagaan, semangat perlembagaan rukun negara, IMR, Institusi Islam Melayu dan Raja. Dan pada pandangan kami, walaupun pada pandangan mata kasar rakyat, seperti Ustaz sebutkan tadi, tidak hilang, tidak tertiris dan tidak kurang, tetapi banyak usaha-usaha, banyak agenda-agenda halus dan licik yang jahat yang sebenarnya kalau kita tidak tepis dan tidak tangkis daripada sekarang, dia akan mampu menghancurkan perkara yang kita cuba pertahankan dalam perlembagaan ini. Sebagai contoh agama. Sudah banyak fahaman-fahaman liberalism ataupun pluralism yang menyamakan semua agama. Menyamakan semua agama sama, tak ada agama yang lebih baik, yang lebih tinggi, dan agama ini sebenarnya adalah satu alat sahaja. Jadi fahaman ini sudah mula. Kita lihat gerakan murtad di Malaysia, ramai orang Islam yang murtad. Adakah Ustaz kata itu bukan satu kekurangan kehilangan? Kita kehilangan umat Islam yang beragama Islam murtad kerana kristianisasi dan evangelis. Itu satu contoh dari segi agama. Kalau saya boleh panjangkan tentang agama, kita ada cabaran tetap akan berlaku. Liberalisasi tetap akan berlaku, sekularisme tetap akan berlaku, kes murtad akan berlaku. Tetapi di sudut undang-undang negara, kita ada undang-undang syariah di setiap negeri yang di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, di bawah raja-raja Melayu yang tak boleh dikawal ataupun disentuh ataupun dibatalkan oleh kerajaan persekutuan pun. Dan sampai sekarang, semua yang tuan sebut itu adalah termaktub di bawah kesalahan syariah di bawah bidang kuasa negeri. Ini sejak daripada merdeka. Jadi kuasa tertinggi adalah kuasa raja-raja. Di mana hilangnya? Kuasa itu masih ada dan kekal utuh sebagaimana dia ada pada hari kemerdekaan. Okey. Kita ada dua perkara yang kita kena asingkan, iaitu satu prevention ataupun prevention ni dalam bahasa Melayu dia ialah pencegahan. Yang kedua ialah hukuman. Apabila orang buat salah, kita hukum. Okey. Tetapi kalau kita bercerita pasal undang-undang Islam dalam kerangka siasat syariah, sebagai contoh, Islam itu syumul, kamil dan mutakamil, dan dia bukan saja menghukum tetapi prevention, maksudnya kita menghalang orang daripada murtad dengan menghalang kemasukan anasir-anasir yang boleh menyebabkan orang murtad itu sendiri masih ada kekurangan. Walaupun kita ada mahkamah syariah, betul, tapi kita pun faham mahkamah syariah kita mempunyai kuasa yang terbatas. Sebab itu kita memerlukan pindaan-pindaan. Kita cuba buat pindaan RUU 355 dan berkaitan dengan anak yang mak bapak dia daripada bukan Islam masuk ke Islam dan sebagainya. Kita memerlukan perlembagaan dan penambahbaikan dari segi aspek itu yang menunjukkan bahawa masih ada banyak gap, masih banyak ada kelompongan-kelompongan yang kita perlu tambah baik, yang kita perlu perhalusi, yang perlu kita improve terhadap undang-undang syariah yang ada pada negara kita pada hari ini. Tanpa menafikan, kita menghormati dan kita bahkan gembira dengan kewujudan mahkamah syariah
diiktiraf oleh perlembagaan dan digunakan secara meluas dalam aspek-aspek yang berkaitan dalam skop mahkamah syariah, tetapi masih banyak lagi hukum-hukum Islam yang sebenarnya tidak dilaksanakan sepenuhnya dalam konteks undang-undang di Malaysia. Jadi itu adalah satu yang kita perlu usahakan. Baik, saya melihat kalau ketiadaan kalau ketidakmampuan untuk melaksanakan undang-undang Islam secara menyeluruh, mungkin itu satu isu, tetapi isu di mana perlembagaan kita sebenarnya adalah pattern kita dengan membawa masuk kuasa Raja-Raja Melayu, kedudukan keistimewaan orang Melayu. Saya rasa itu tuan perlu bersetuju dengan saya di mana perlembagaan kita sebenarnya unik dan ia meraihkan kontrak sosial. Boleh kita bersetuju atas itu? Saya setuju. Perlembagaan itu bukan dibina atas kehendak British semata-mata, tapi dia dibina dengan meraihkan kontrak sosial. Dia dibina oleh British untuk mengubah pola dan kerangka sebelum kemerdekaan. Sebab kita mengkaji sejarah dan melihat bahkan sebelum 35,000 tahun sebelum, bagaimana Melayu mula wujud dan Islam mula datang pada kurun ke-7. Itu adalah status quo yang kita nak lihat. 1400 kerajaan Melayu Islam Melaka mula tertubuh. Itu adalah kita punya starting point yang Isma tengok dan Isma nak kembali kepada. Bukannya bermula dengan 1948 perlembagaan ataupun 1957. Jadi saya berbicara benda yang lebih jauh ke belakang, ya. Baik, kalau itu isunya, kita mau melihat 1400 tahun sebelum, artinya tidak ada negara yang berasaskan betul-betul sama dengan prinsip asal. Maka saya melihat kalau kita menilai daripada sudut negara moden, memadai untuk kita lihat bahawa perlembagaan kita sebenarnya telah membawa masuk injection beberapa elemen-elemen yang unik bagi menjamin kontrak sosial dan dia dipersetujui oleh pelbagai kaum ketika kita merdeka. Tapi kita boleh berbeza pandangan. Yang itu saya setuju, Ustaz. Yang itu saya setuju. Cuma saya kurang setuju sikit British buat tu untuk kebaikan kita. Sebenarnya dia buat untuk agenda besar mereka. Tetapi tidak sepenuhnya berjaya sebab berlaku penentangan dan sebagainya. Ya, kita boleh berbeza pandangan, itu mungkin betul, barangkali tidak, itu urusan kedua. Cuma soalan saya seterusnya, kontrak sosial yang daripada itu terbina perlembagaan dan perlembagaan memberi ruang yang luas untuk mempertahankan hak orang Melayu. Tidak ada mana-mana undang-undang untuk berkaitan dengan hak istimewa orang Melayu meskipun dengan persetujuan 2/3 ahli dewan, melainkan dengan kelulusan raja-raja. Itu jelas. Demikian juga kedudukan agama Islam dan juga kedudukan raja-raja Melayu yang jelas di dalam perlembagaan persekutuan yang tidak berubah. Soalan saya, mekanisme yang ada dalam perlembagaan persekutuan ini, adakah dia berkesan untuk menjamin kedudukan masyarakat orang Melayu terutamanya, jangan bandingkan terlalu lama daripada kemerdekaan sehingga sekarang, ataupun mekanisme ini sebenarnya tidak bererti dan tak mampu melindungi kedudukan orang Islam dan orang Melayu? Mekanisme ini bagus. Saya cuba meletakkan perbincangan kita pada level yang sama. Kita berbicara selepas kemerdekaan. Kita menghormati perlembagaan dan kita sepatutnya meyakini perlembagaan itu adalah benda yang sepatutnya menyatukan dan mempertahankan orang Melayu dan membina kekuatan Melayu Islam sebab dia dilindungi dan sebagainya. Tetapi Isma melihat masalah yang sebenar berlaku ialah pada individu, pada jati diri, pada personal. Sama ada terutamanya pemimpin-pemimpin yang tidak berpegang pada ajaran Islam yang sebenar, berkiblatkan barat, kita sebut sebagai Anglophile. Semua elemen-elemen ini memainkan peranan yang besar, menyebabkan mekanisme yang baik, yang okey dan kerangka yang sempurna ini, hampir sempurna ini, tidak berjaya direalisasikan. Okey, saya suka dengan jawapan itu. Kita ada kerangka yang hampir sempurna, tetapi masalah kita pada pelaksanaan. Baik, kita pergi kepada bab seterusnya. Saya nak masuk sedikit bab berkaitan dengan isu perkauman yang lebih berkait langsung dengan perkauman. Sebelum buat permulaannya, kita baru-baru ni ada satu kempen di mana buy Muslim first, beli produk Muslim dahulu, yang sebelum ni dah ada tapi dia digerakkan secara besar-besaran sekitar tahun 2019. So, Isma antara kelompok yang paling proaktif menggerakkan dan juga memajukan kempen ini. Pertama sekali, saya rasa Tuan Luqmanul Hakim boleh bersetuju dengan saya. Mana-mana pemimpin politik yang sedang memerintah tidak akan bersetuju dengan kempen ini sebab mereka perlu menjaga keperluan negara ataupun
produk tempatan ataupun kesemarataan, keseimbangan ekonomi negara lebih daripada mengajak kepada perbezaan antara kaum. So sama juga ketika itu PAS bersama dengan ISMA, tapi sekarang ini PAS ketika baru-baru ini Perdana Menteri mengumumkan kempen Beri Balangan Malaysia KBBM selepas PKP, PAS bersama dengan kerajaan. Jadi kerajaan tak boleh mengambil keputusan itu. Tapi saya nak melihat di sudut NGO, menggerakkan kempen besar-besaran untuk beli barangan produk orang Melayu, ya, literally beli produk orang Melayu, tetapi di sebalik itu dia membawa kepada satu perasaan tidak seimbang, perasaan menghidupkan isu-isu di mana rasa semangat perkauman itu timbul. Untuk tempoh itu dia tak kekal lama, sekarang isu itu semakin reda. Jadi saya nak tanya pandangan tuan, BMF ini kesan jangka pendek terhadap hubungan antara kaum di Malaysia, apa yang berlaku? Saya melihat dia merupakan satu persaingan yang sihat. Kita melihat China menguasai ekonomi Malaysia ever since. Sejak kemerdekaan, dan mereka memiliki kelebihan, sejak kemerdekaan sudah memiliki kelebihan dan terus memacu ke depan, dan Melayu sentiasa tertinggal walaupun dilindungi oleh kuota dan sebagainya dengan dasar ekonomi baru sebagainya dan dibawa oleh kerajaan dan diusahakan. Umat Melayu Islam kita harus akui dan persetujui telah tertinggal jauh dari segi aspek ekonomi. Dengan adanya BMF, sepatutnya kita melihat daripada aspek yang positif. Kita cuba membantu bangsa kita sendiri yang sudah tertinggal jauh. Yang kalau kita tolong orang Melayu pun boleh jadi supply chain dia daripada China juga. Tetapi inilah yang termampu kita buat. Dia tidak memberikan kesan yang bagi saya tidak terlalu besar, walaupun kita melihat impaknya ada, kesannya dirasa, tetapi tidak sampai mengubah status quo ekonomi kita, pemilikan equity, pemilikan tanah dan 10 orang terkaya di Malaysia, tidak berubah apa-apa pun. Jadi sebenarnya tidak memberikan impak pada racial segregation. Dia merupakan satu persaingan sihat. Bangsa lain harus melihatnya sebagai satu persaingan sihat, dan kita berhak dan layak untuk buat benda yang kita persetujui ini. Kalau saya letakkan dalam konteks ketika isu itu digerakkan di peringkat nasional, satu Malaysia, apa yang berlaku kalau kita boleh ambil contoh satu konteks di mana projek perumahan rakyat PPR yang ada ratusan rumah, setiap blok ada kedai. So biasanya pasar ikan Cina sebagai contoh, salon diusahakan oleh orang India, restoran orang Melayu. Itu situasi biasanya di banyak tempat, terutamanya yang mereka hidup berbilang kaum. Apabila kempen ini digerakkan, dia menimbulkan satu perasaan untuk orang, okey, salon India di sini aku tak pergi, aku akan jalan jauh pergi ke salon yang Melayu, jauh daripada situ, kawasan perumahan ni. Orang India pula, okey, restoran Melayu di sini aku tak pergi, aku pergi yang lagi jauh daripada sini. Dia mengubah konteks di mana sebelum itu, rakyat Malaysia secara umum, kalau kita letak dalam konteks kecil, mereka membeli kerana kualiti, kerana harga, kerana lokaliti, kerana perkhidmatan, sebahagian produk kerana bangsa. Tapi dia mengubah sehingga kalau tengok di kawasan-kawasan PPR, kampung dan sebagainya, okey, sekarang kita stop pergi kedai gunting rambut India. Kalau kita pergi pun orang akan pandang serong, pergi ke kedai Melayu. Apakah situasi itu sihat untuk masyarakat berbilang kaum? Saya pertama sekali saya gembira dengar feedback pada Ustaz, sebab saya rasa benda ni mungkin tak sampai level tu keberjayaan dia kempen ni. Tapi kalau Ustaz sebut benda laku sampai begitu, dia tak berjaya untuk jangka masa panjang. Sekarang dah berhenti, tapi ketika itu sentimen yang berlaku sebenarnya. Ya, faham. Ketika itu. Okey. Saya masih merasakan tidak menyebabkan masalah keretakan ataupun keruntuhan integrasi nasional ataupun antara bangsa ataupun antara agama di Malaysia. Itu merupakan sebahagian daripada simptom apabila kita nak melihat perpecahan ataupun pertelingkahan yang berlaku di kalangan bangsa Malaysia, bangsa-bangsa di Malaysia dan juga pelbagai agama di Malaysia ini. Kita kena melihat dalam kerangka yang besar, bukan simptom-simptom kecil yang seperti yang kita bincangkan pada malam ni. Jadi secara asas simptom itu tidak menyumbang kepada secara impak besarnya, tidak, pada pandangan saya. Baik, saya nak balik kembali semula kepada soalan yang sama. Apakah itu situasi yang sihat ataupun tidak kepada masyarakat berbilang kaum? Sihat, seperti katakan, itu persaingan yang sihat.
Sebab So perubahan itu sihat daripada sebelum kita membuat BMF sekalipun, masyarakat Cina memang memberi dan ada satu dewan perniagaan dan support each other dan sokong barangan dia, tak beli kereta Proton dan sebagainya. Itu memang sudah berlaku dan hakikat itu kita harus terima. Kenapa apabila Melayu hendak membuat sesuatu yang menolong bangsa dan agama kita BMF, kita kata merosakkan integrasi nasional pula? Saya melihat, saya masih menanti jawapan dalam konteks yang kecil di kampung-kampung, bagi di saya kawasan tidak. perumahan Jawapan saya yang orang pendeknya hidup tidak. bersama. Tidak mengganggu rasional. Tidak berlaku ataupun tidak sihat? Sihat. Persaingan sihat dari segi Perubahan ekonomi. itu sihat? Ya, dari segi Bukan ekonomi. persaingan, bukan persaingan, tapi perubahan corak interaksi jual beli, perubahan corak ekosistem perniagaan di kawasan kecil ni, itu sihat, betul? Sihat je. Okey, saya pergi kepada soalan seterusnya. Saya nak bawa satu perkara yang sering diketengahkan oleh Isma. Melayu bersatu, Islam berdaulat. Baik, saya nak tanya, Melayu bersatu ni apa? Apakah semua parti Melayu, UMNO, PAS, Amanah bersatu, perlu bersatu, Islam berdaulat ke macam mana? Dalam Kita sudut sebutkan politik. Melayu sepakat, saya bukan bersatu ya, Melayu sepakat. Okey, sorry. Tema dia adalah Melayu sepakat, Islam berdaulat. Sepakat ini merujuk kepada persepakatan kita untuk mendaulatkan agama Islam di Malaysia. Untuk mendaulatkan agama Islam di Malaysia, dari segi sejarah, identiti, dari segi hukumnya, dari segi logiknya, dari segi demografinya, kita perlu memperkasakan dan memperkuatkan orang Melayu. Kerana Melayu merupakan bahasa tungkak, majoriti Melayu dan Bumi Putera 69% daripada penduduk Malaysia 32 juta. Itu asas persepakatan. Kita tidak kata bercantum di bawah satu parti, bercantum di bawah satu NGO, tetapi kita kena meletakkan persepakatan terhadap perkara-perkara garis merah, Islam, Melayu, Raja, keistimewaan Melayu yang kita sebutkan tadi, perlembagaan. Kita kena bersepakat mempertahankan pendidikan Islam, kedudukan Raja, Melayu, bahasa Jawi. Semua itulah persepakatan yang boleh dicapai oleh orang Melayu, regardless parti, warna kulit dan asal negeri. Tapi saya tak lihat dia berhenti setakat itu kerana Isma mengusahakan penyatuan antara UMNO dan PAS terdahulu. Sebelum PRU ke-13 saya pemimpin-pemimpin Isma. Jadi dia lebih daripada itu, bukan sekadar kesepakatan tapi penyatuan parti politik Melayu. Ke tak berlaku? Okey. Bukan itu yang diajak oleh Melayu Isma. sepakat itu besar konteks dia. Sekarang Ustaz dah masuk dalam politik. Dalam politik juga kita mendesak persepakatan Melayu, bukannya penyatuan parti politik, dan memang tidak berlaku penyatuan parti politik antara PAS dan UMNO sehingga kini. Kita mendesak persepakatan di atas perkara-perkara yang mempertahankan kedaulatan Melayu dan Islam. Jadi kita tidak pernah mendesak mana-mana parti bergabung di bawah mana-mana pakatan. Bukan bergabung, tapi saya rasa mendesak supaya penyatuan, pembentukan gabungan kerajaan antara UMNO dan PAS, Isma menyeru ke arah itu, betul? Isma tidak spesifik menyeru UMNO dan PAS bersatu. Kami menyeru semua ahli-ahli parlimen yang beragama Islam dan berbangsa Melayu untuk bersatu mempertahankan. Sebagai contoh RUU 355. Kenapa kita tidak boleh meletakkan parti dan warna bendera kita ke tepi dan 222 orang ahli parlimen Melayu yang Islam bersepakat untuk menyokong benda yang bagus untuk Melayu dan Islam di Malaysia. Masalah yang berlaku apabila kita terkongkong di bawah kerangka parti, terikat dengan parti, mengundi secara blok. Itu masalah dia. Baik. Kalau saya tak nak panjangkan tentang isu RUU 355, tapi di situ juga terdapat perbahasan yang lebih lanjut di mana kewajaran hukuman ditinggikan sehingga denda 100,000, penjara 30 tahun. So itu satu isu yang mungkin dia bukanlah menjadi satu titik noktah di mana orang perlu bersatu, kerana di sana terdapat perbezaan pandangan dan perbezaan melihat isu itu yang dia terbuka untuk berbeza. Dia bukan satu isu yang mesti semua orang bersepakat. Baik, saya nak pergi seterusnya, masih lagi berkaitan dengan isu perkauman. Saya nak tanya pandangan Tuan Luqmanul Hakim. Apakah perasaan yang perlu ada kepada orang Cina dan orang India di Malaysia sekarang ini? Sama ada mereka perlu rasa bahawa kami ini sebahagian daripada orang yang membentuk negara Malaysia, kami sebahagian daripada orang Malaysia yang mana dengan menghormati kedudukan Raja-Raja Melayu, bahasa Melayu, kedudukan keistimewaan orang Melayu dan juga
empat perkara yang kita sebutkan tadi, mereka sebahagian daripada Malaysia ataupun mereka perlu menganggap bahawa mereka ini adalah pendatang orang asing yang tinggal di Malaysia. Saya cakap tentang konteks pada hari ini setelah 4 generasi selepas kemerdekaan. Apa yang perlu mereka rasa? Kalau mereka hormat perlembagaan dan mempunyai semangat dan ketaatan, taat setia kepada raja dan negara, mereka patut rasa, dan mereka adalah, kami iktiraf dan kami setuju merupakan warga negara yang perlu mendapat kelayakan dan keistimewaan seperti yang termaktub dalam perlembagaan. Tak ada masalah. Soalan saya, apakah mereka perlu merasakan bahawa mereka ini pendatang ataupun mereka ini sebahagian daripada identiti yang membentuk Malaysia? Mereka adalah sebahagian daripada warga negara Malaysia dan sebahagian daripada identiti yang membentuk Malaysia. Baik, jadi artinya Tuan tidak bersetuju dengan komen Tuan Haji Abdullah Zahid yang menyebutkan bahawa kedatangan pendatang Cina adalah satu bentuk pencerobohan. Betul? Saya bersetuju dengan pandangan Ustaz Abdullah Zahid kerana dari segi fakta sejarah, bukan pencerobohan tetapi dibawa masuk oleh British. British membawa masuk pendatang Cina dan India untuk mengubah demografi dan geopolitik tanah Melayu ketika itu. Itu adalah fakta sejarah. Saya setuju, tak ada masalah. Jadi pencerobohan. Setuju dengan kenyataan itu yang mana beliau telah terbukti bersalah dan didenda 2,000. Yang menceroboh itu ialah British. British menjajah negara kita. Takkan kita kata masuk secara baik dan penuh hormat dan adab sopan. Yang menceroboh itu British dan British membawa masuk mereka. Saya kira mungkin Tuan Lokman membaca satu line, tapi dalam artikel penuh itu banyak isi lain yang juga menyerang secara langsung orang Cina. Ini semua perbuatan British yang bersekongkol dengan Cina untuk menindas dan membuli orang Melayu. Itu serangan langsung kepada orang Cina. Jadi dia bukan tentang satu line menyalahkan British, tetapi artikel penuh itu juga memberi persepsi negatif kepada orang Cina dan telah terbukti salah di mahkamah. Jadi situasi itu bagaimana pandangan Tuan sendiri? Mungkin terbukti salah di mahkamah, tetapi fakta sejarah itu tidak boleh ditolak oleh sesiapa. Fakta sejarah itu tidak boleh ditolak oleh sesiapa walaupun mahkamah menjatuhkan hukuman terhadap Ustaz Abdullah Zahid. Baik, jadi kalau kita boleh ringkaskan dalam isu ni, Tuan beranggapan bahawa mana-mana orang Cina dan India yang menghormati hak keistimewaan orang Melayu, Raja Melayu dan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, mereka perlu merasakan diri mereka sebahagian daripada identiti Malaysia, bukan pendatang. Betul? Betul. Dan saya nak tambah sikit yang Ustaz Salman. Kenyataan Ustaz Abdullah Zahid tersebut, dia kena ada kronologi dia. Sebelum tu apa yang berlaku? Apabila orang Cina di Malaysia begitu beria-ia mempersoalkan dan menafikan kehendak kita dalam kes RU 355 juga, hukum hudud tu tadi. Kenapa mereka sibuk hendak mencampur tangan sesuatu yang tak ada kena-mengena dengan diorang, dan benda ni takkan efek orang Cina sekalipun. Kita ada hak kita dan kita ada kedaulatan kita. Kita berhak untuk mengubah perlembagaan kita berdasarkan apa yang dipersetujui oleh kerangka negara. Jadi itulah kronologi kepada statement tersebut. Jadi statement tersebut keluar ada sebab nuzul dia, kita kena faham. Okey. Jadi walaupun ahli parlimen Cina dan India, walaupun undi menuntut mereka mengundi untuk pindaan parlimen dengan persetujuan 2/3 ahli dewan, mereka tak patut cakap. Betul? Dalam isu yang berkaitan dengan RUU sebagai contoh. Mereka boleh bercakap. Mereka boleh bercakap. Perkara 10 dalam Perlembagaan Malaysia mengatakan kebebasan berbicara, kebebasan media, semua tak ada masalah. Mereka boleh bercakap, tetapi mereka tidak boleh menghalang kita, sebab kita pun mempunyai kebebasan dan hak yang dilindungi oleh perlembagaan untuk pinda undang-undang mahkamah syariah kita sendiri, kita punya agama kita dan bangsa kita punya milik. Tetapi percampuran yang dilakukan dan nada dan intonasi cara mereka mendesak itu sudah keterlaluan pada pandangan kami. Okey. Saya isu itu sudah jelas. melepasi garis merah. Ya. Sudah melepasi garis merah. Dan saya nak pergi kepada isu seterusnya. Berkaitan dengan isu pendirian ISMA tentang sekolah vernacular.
Okey, saya nak tanya Pentadbiran Isma, yang mana Isma nampak jelas agak tidak bersetuju dengan kedudukan sekolah vernacular ni. Bagaimana pandangan Ustaz sendiri tentang kewujudan sekolah ini sebagai salah satu entiti dalam sistem pendidikan kebangsaan? Saya tidak bersetuju kerana dia bercanggah dengan perlembagaan negara dan juga Akta Pendidikan dan Dia dalam tak banyak bercanggah aspek. dengan Akta Pendidikan. Sebab Akta Pendidikan membenarkan kewujudan sekolah jenis kebangsaan. Okey, saya cerita pasal perlembagaan dulu perlembagaan. Dia bercanggah banyak dalam perlembagaan. Apabila kita berbicara tentang sekolah pendidikan vernacular yang berada di Malaysia dan sepatutnya mengikuti perlembagaan Malaysia, dia seharusnya menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Itu perkara yang asas, perkara yang sangat asas. Tetapi Baik, bagaimana pula dengan kedudukan sekolah-sekolah Arab? Sekolah-sekolah yang pakai sistem senawi seperti di Mesir? okey, kenapa? Bagaimana pula kedudukan sekolah-sekolah itu? Di bawah kaedah yang sama ataupun tidak? Saya rasa sekolah-sekolah Arab, bahkan kita punya pondok dan madrasah-madrasah masih menggunakan bahasa Melayu sebagai medium, tetapi belajar bahasa Arab dan berinteraksi, berkomunikasi dalam bahasa Arab itu tidak ada masalah. Tetapi apa yang berlaku di sekolah vernacular ini adalah keseluruhan sistem itu, medium itu memang terus menolak, dan memang even subjek bahasa Melayu pun dikurangkan hoursnya, subjek sejarah pun ditukar silibusnya. Itu sendiri merupakan satu pelanggaran yang besar terhadap kita punya identiti negara dan merubah sejarah yang kita persetujui bersama dalam kerangka nasional sebagai negara berdaulat. Saya nak pergi kepada isu kita persetujui bersama. Sebenarnya kalau isunya kita persetujui bersama, kita telah persetujui bersama pada 1957 untuk kerajaan mengambil alih sekolah dan tanah-tanah milik persendirian China dan India untuk membentuk sekolah jenis kebangsaan. Itu yang kita persetujui bersama dengan medium perantaraan dalam bahasa Tamil dan juga bahasa Cina, dan juga seperti biasa mereka mesti melalui peperiksaan bahasa Melayu dan sejarah. Lulus untuk masuk universiti. Jadi itu yang dipersetujui bersama. Apa yang ditentukan oleh pemimpin kita ketika itu tidak semestinya betul, Ustaz. Sebab itu saya Jadi point Ustaz katakan perjuangan ISMA ini melangkaui sebelum kemerdekaan. Status quo kita bukan sekadar perlembagaan itu semata-mata. Bahkan perlembagaan itu sendiri pun sudah dicabuli. Tetapi sebelum itu, kalau kita pergi kepada kehebatan kerajaan Melayu Islam, itu yang kita perjuangkan. Islam akan berdaulat apabila kita memiliki kekuatan seperti itu. Saya nak balik kepada konteks sekolah vernacular ini. Kita tak cerita tentang apa yang berlaku 1000 tahun dahulu, 500 tahun dahulu zaman Hang Tuah. Tetapi permulaannya adalah pada permulaan wujudnya Perlembagaan Persekutuan dan Kemerdekaan pada 1957. Dan pada ketika itulah kerajaan bersetuju untuk mewujudkan sekolah ini. Jadi dia selari dengan perlembagaan. Sebab itu saya katakan saya tak setuju dia selari dengan perlembagaan. Dia bercanggah, dan saya sebutkan tadi perlembagaan kita juga tidak menepati 100% apa yang kita mahukan. Dia masih dalam kerangka apa yang British mahukan dan mengubah pola dan kerangka demografi tanah Melayu ketika itu. Jadi salah satu perkara dia ialah salah satu perkara yang saya nak sebut ialah apa yang dibuat oleh pemimpin dulu tidak semestinya betul. Dan kita ada hak untuk mempersoalkan dan mengubah benda itu. Jadi artinya poin Ustaz sekarang, sekolah vernacular ini bukan salah disebabkan dia bercanggah dengan persetujuan awal. Dia telah bersepakat dengan persetujuan awal. Tapi dia salah kerana dia tidak menepati semangat dulu-dulu kala sebelum mereka tu. Betul? Okey, kalau kita berbicara pasal persetujuan, dia sangat detail dan terperinci. Persetujuan ketika itu dan semangat ketika itu berbeza dengan pelaksanaan dan aplikasinya ketika ini. Itu satu perkara. Kalau saya tone downkan sikit saya punya statement. Tadi saya kata saya tak setuju. Daripada mula-mula sepatutnya tidak wujud sekolah vernacular, tetapi pemimpin kita telah bersetuju dan bersepakat ketika itu. Saya masih melihat kalau kita setuju persepakatan itu sekalipun, aplikasi dan pelaksanaannya ketika ini sudah jauh lari daripada semangat persetujuan ketika itu. Dan mereka mendesak lebih, mendapatkan lebih. UEC semakin diperjuangkan dan cuba mendapat tempat untuk kemasukan dalam banyak benda yang tidak dapat sebelum ini. Baik.
Ya. Baik, saya tak tahu konteks yang kita bercerita sama ada sama ataupun tidak. Saya bercakap tentang sekolah jenis kebangsaan. UEC terkeluar pada 1957 apabila kerajaan mengambil alih sekolah persendirian untuk memperkenalkan silibus kebangsaan. 60 sekolah UEC ni, tak silap saya, dia orang tak terima, dan itu di luar tajuk, itu cerita lain. Tapi kita bercerita tentang sekolah yang telah menerima sistem kerajaan ini, memberikan tanah mereka kepada kerajaan, memberikan aset mereka kepada kerajaan, sebagai gantian kerajaan membekalkan silibus dan juga guru yang mana kita namakan SJ jenis kebangsaan Cina dan jenis kebangsaan Tamil ini, India ini. Sekolah-sekolah ini daripada merdeka sampai sekarang sama. Silibusnya dalam bahasa mereka, bahasa Tamil dan bahasa Cina. Mereka mengambil peperiksaan bahasa Melayu dan sejarah. Mana bezanya? Not about UAC, that is something else. Okey, kalau kita ketepikan UAC, kenapa lahir ramai anak-anak muda yang tidak tahu berbicara bahasa Melayu daripada sekolah SRJKC? Itu telah dipersetujui. Itu dah dipersetujui pada 1957. Sistem itu telah diterima sebagai kesepakatan awal. Sistem itu telah diterima tetapi dia telah lari jauh daripada semangat dan persetujuan ketika itu. Saya amat yakin dan percaya pemimpin-pemimpin Melayu ketika itu tidak mahu bersetuju kalau lahir di Malaysia ini anak-anak Cina yang tidak reti bahasa Melayu langsung. Mereka tidak akan setuju dan tidak akan meletakkan apa yang ada pada hari ini. Itu satu mungkin itu satu tanggapan, boleh jadi betul dan boleh jadi salah. Kita tinggalkan tanggapan itu di situ. Saya nak pergi kepada tajuk seterusnya. Sekarang ini, pada pandangan Ustaz, pasca PRU ke-14, selepas PRU ke-14, apakah orang Melayu didiskriminasi ataupun tidak? Sama aja macam dulu, pandangan Ustaz? Kita berbicara pasca PRU 14 apabila kerajaan PH mengambil alih tampuk pada tahun 2018 Mei, berlaku perubahan yang ataupun cubaan untuk merubah yang agak drastik daripada kedudukan Melayu, Islam dan raja-raja pada pandangan saya. Saya nak minta, saya balik kepada soalan, apakah ada perubahan besar yang menyebabkan orang Melayu didiskriminasi ataupun tak ada pun setelah PRU ke-14? Perubahan besar apabila pimpinan-pimpinan kabinet didominasi terutama dalam pos-pos strategik oleh ahli-ahli politik DAP. Ia berlaku dengan sangat jelas dan terang. Okey. Boleh saya tahu saya tahu mungkin Ustaz merujuk kepada satu Menteri Kewangan, tapi hakikatnya dengan kita ada Menteri Ekonomi, kekayaan negara, institusi negara berada di bawah Menteri Ekonomi. Walaupun kita ada Menteri Kewangan yang bukan Melayu, itu satu. Yang kedua, kita ada Menteri Undang-Undang. Menteri Undang-Undang yang bukan Melayu, yang buat kali pertama bukan Melayu, tetapi jawatan Menteri Undang-Undang itu tidaklah penting. Tidak sepenting Ketua Hakim ataupun AG, yang mana Menteri Undang-Undang ni sekadar tugas penyelarasan. Selain daripada itu, apa lagi yang kita hilang? AG pun bukan Melayu, bukan Islam. Tak, kita cerita tentang Menteri. Tentang Menteri. Tadi kita mulakan yang tentang penting, Menteri. Yang penting untuk menguasai sesebuah negara, pengangkutan, Anthony Locke, komunikasi. Pengangkutan dari dulu Cina, Ustaz, bukan Melayu zaman PH. Betul, kita tidak berbicara PH ataupun BN. Kita tidak berbicara PH atau BN. Saya daripada BN pun saya tak setuju. Pos-pos yang strategik, pengangkutan, komunikasi, kewangan dan ketenteraan alhamdulillah, tapi timbalannya adalah Cina di PH. Sesiapa pun, BN ke PH ke siapa ke, kita tidak setuju posisi-posisi strategik ini dipegang oleh orang bukan Islam. Saya balik kepada soalan saya, setelah PRU ke-14, orang Melayu semakin didiskriminasi atau tidak? Pandangan Ustaz, semakin didiskriminasi. Salah satu indikatornya adalah dengan meletakkan orang bukan Melayu di posisi strategik sebagai menteri. Jadi soalannya, kita melihat kepada perubahan selepas PRU ke-14. Saya tak melihat isu besar. Yang Ustaz sebutkan tadi, semua itu telah berlaku sebelum. Okey, saya beritahu isu besar. Statut Rom. Tak ramai orang tahu pasal Statut Rom, tapi Statut Rom ini merupakan satu isu yang sangat besar. UPR, Universal Periodic Review, UN. Isu yang sangat besar yang akan mengubah segala-galanya. Status quo yang kita persetujui, yang kita kata perlu dihormati ini, kalau kita tak pertahankan dan kalau menteri luar kita tak fight hari itu, boleh jadi keadaan dia akan berbeza. Ya, walaupun kita setuju dan tanda tangan Status Rom, tetapi negara kita masih takluk dengan undang-undang negara dan kita boleh
tarik diri pada bila-bila masa, dan mana-mana undang-undang yang menyentuh keistimewaan orang Melayu, agama Islam dan raja-raja hanya boleh dilaksanakan pindaan itu dengan persetujuan raja-raja. Jadi State Room tak ada kesan. Selagi tak dibawa ke Parlimen, selagi tak dipersetujui oleh raja-raja. Saya tak setuju. Bagi saya, State Room merupakan ancaman yang besar terhadap negara kita. Walaupun kita ada raja dan kita ada Parlimen. Ya, tapi still apa-apa persetujuan kena bawa ke Parlimen untuk pindaan perlembagaan dan pelaksanaan undang-undang baru dan dipersetujui oleh Yang di-Pertuan Agong. Betul? Dia tak boleh laksana sesuka hati. Betul Ustaz, tapi dia merupakan langkah pertama. Dan kita tak tahu bagaimana perundangan dan step-step seterusnya akan diambil secara sangat licik. Banyak benda yang sebenarnya berlaku di negara kita ini tak lalu Parlimen pun. Dan tak dapat sign daripada raja-raja pun. Tapi segala yang berkaitan dengan hak istimewa orang Melayu, kedudukan raja-raja, kedudukan agama Islam mesti melalui raja-raja. Tidak ada pilihan lain. Saya sebutkan tadi, kita ada kerangka itu, kita ada workflow itu, kita ada sistem itu, tetapi dia tidak terlaksana secara 100% baik. Disebabkan individu, jati diri, masalah peribadi. Okey, tapi Ustaz boleh bersetuju dengan saya. Sama ada tanda tangan ataupun tidak State Room, mana-mana perubahan dalam undang-undang negara kena ke Parlimen, kena dapat persetujuan 2/3, dan jika dia bersangkutan dengan 4 perkara yang kita sebut tadi, mesti mendapat persetujuan raja-raja. Betul? Di atas kertas ya, tetapi langkah pertama kita untuk menangkis sebarang cabaran itu dengan tidak menandatangi. Tidak menandatangani. Okey, saya boleh bersetuju di atas perbezaan itu. Baik, seterusnya. Tentang PH dan PN. PH dan PN. Saya banyak kenyataan daripada pemimpin-pemimpin ISMA yang pro kepada PN, yang mengalu-alukan perubahan kerajaan. Baik, soalannya, apakah perubahan yang berlaku dalam kedudukan orang Melayu ataupun bangsa Melayu sendiri, perubahan antara PH dan juga PN yang ketara? Okey, pertama sekali saya kena jelaskan ISMA bukan bersetuju dengan PN dan melihat PN itu adalah destinasi kepada perjuangan kita. Jauh, terlalu jauh. Cuma statement kita, PN lebih baik sedikit daripada PH. Itu sahaja. Dalam banyak aspek, terutama saya sentuh aspek satu yang saya sebutkan tadi, posisi-posisi sudah kembali kepada lebih banyak kembali kepada orang Melayu Islam. Walaupun kita masih berbicara isu jati diri, isu Anglophile, isu tidak berpegang dengan ajaran Islam yang sebenar itu masih sebagainya masih kekal, tetapi sekurang-kurangnya kita telah meletakkan beberapa posisi penting itu kembali kepada orang Islam dan orang Melayu. Itu yang pertama. Dan posisi-posisi lain selain kementerian pun yang kita ubah, yang berubah. Okay? Dan kita juga dapat melihat, bagi saya yang paling besar adalah jatuhnya DAP itu sendiri daripada kepimpinan negara, merupakan satu perubahan drastik yang akan memberikan masa depan jauh lebih cerah, kerana DAP ini pada pandangan kami dan dilihat secara sangat jelas oleh semua rakyat merupakan parti yang rasis, chauvinis, tidak menghormati perlembagaan dan merupakan punca perpecahan orang-orang Melayu di Malaysia. So bukan MCA ataupun gerakan, DAP specifically? Di belakang mereka sama sebenarnya. Tetapi cara satu entiti yang bergerak dan berkuasa dan memiliki kekuatan ni, DAP merupakan ancaman yang besar terhadap orang Melayu Islam dan kepada negara kita secara keseluruhannya. Jadi bila Ustaz katakan di belakang mereka semua sama, maka saya membayangkan bahawa perjuangan masih diteruskan sehingga mereka bersepakat terhadap perjuangan-perjuangan Cina untuk mendapatkan apa yang mereka nak. Jadi mereka tekan dua-dua belah pihak. Dulu BN pun tekan, PH pun tekan. Jadi dia dapat dua-dua. Jadi, artinya sekarang kita hilang DAP dan diganti dan diterima baik oleh PN, iaitu MCA dan MIC. Sama. Mereka bersepakat hilang satu ancaman diganti dengan ancaman lain. Betul? Jadi tak hilanglah sebenarnya. MCA, berganti ancaman baru. MCA kurang sedikit ancamannya lah kalau kita bandingkan dengan DAP. Secara bilangan MCA dan juga kurang kekuatan. Ancaman. Okey, sebab secara bilangan dan kekuatan. Okey, saya nak seterusnya. Baik, ISMA ada aspirasi perjuangan untuk memartabatkan kedudukan orang Melayu dan sebagainya, yang mana dan ISMA melihat realiti tertentu terhadap negara ini yang kita boleh berbeza pandangan, mungkin orang lain melihat realiti yang sama ataupun tidak. Saya nak tanya tentang, adakah perjuangan ISMA ini diterima oleh orang Melayu sendiri secara umumnya?
pada pandangan Ustaz? Saya melihat pandangan ini merupakan pandangan yang bukan baharu, tetapi dibawa dalam keadaan politik, ekonomi negara sangat-sangat memerlukannya. Jadi dia seolah-olah orang Melayu ni terkapai-kapai, tercari-cari dan ternanti-nanti sesuatu. Mereka bela, mereka hilang arah, hilang tuju, tak faham sejarah, tak tahu perlembagaan, tak tahu ke mana negara ini dibawa. Dan apa yang ISMA cuba bawa, agenda Melayu Sepakat Islam Dalat, agenda undi calon Muslim berwibawa ini seolah-olah merupakan satu solusi yang telah lama dinanti, walaupun sebenarnya bukan sesuatu yang sangat baru. Benda yang fitrah semula jadi, benda yang sunatullah, benda yang memang sudah ada dalam pada orang Melayu, sejarah mereka begitu, darah mereka begitu, dan keturunan kita memang dah lama begitu. Cuma disebabkan serangan-serangan ideologi, perubahan-perubahan senario politik, disebabkan pemimpin kita terutamanya mengubah sedikit demi sedikit, kuasa asing memainkan peranan, menyebabkan orang Melayu lihat slogan ini ataupun agenda yang kita bawa ini sesuatu yang asing, yang baru. Tetapi mereka menerima dan mereka melihatnya, dan by times sebenarnya terbukti apa yang kita laungkan 5-10 tahun dulu, hari ini sudah kelihatan dia bukan solusi yang penting yang orang Melayu harus pegang, orang Islam harus pegang untuk memastikan kedaulatan Islam dan Melayu di Malaysia. Baik, yang mana saya lihat sejak dari merdeka sampai sekarang dalam politik terutamanya perpecahan orang Melayu kepada parti-parti yang berbeza itu adalah realiti, dan suhu itu kadang-kadang berkurangan ketika penyatuan antara UMNO, PAS dan Semangat 46, berkurangan, kemudian panas balik, berkurangan dan panas balik, tapi itu sebahagian daripada realiti negara kita di mana parti politik penyatuan ataupun kesepakatan berdasarkan bangsa itu tidak berlaku, terutamanya orang Melayu, mereka berbeza. Tapi betul, saya nak lihat kepada kita. konteks ISMA sendiri. Baik, ISMA sendiri, ISMA bertanding dalam PRU ke-13 dengan logo berjasa. Seingat saya di Padang Serai, Tapah, Selayang, ada Seremban, Kapar dan sebagainya. Pencapaian ISMA di kesemua kawasan ini, meskipun kawasan ini adalah kawasan majoriti Melayu kesemuanya, dan kawasan ini ISMA bertanding dengan dua calon yang diletakkan oleh Pakatan Rakyat ketika itu dan juga Barisan Nasional yang kedua-dua bukan Melayu. Tapi pencapaian yang sangat mendukacitakan. Undi yang dapat sangat sedikit, 2,000, 3,000, paling banyak 7,000. So apa yang berlaku pada ketika itu sebenarnya? Kita memasuki pilihan raya untuk mengangkat satu slogan baru Melayu, undi calon Muslim berwibawa dan Melayu Sepakat Islam Daulat. Kita mempersoalkan kenapa kawasan-kawasan majoriti Muslim diletakkan calon bukan Islam daripada kedua-dua pihak parti. Pencapaian yang sangat mendukacitakan seperti yang Ustaz sebutkan disebabkan slogan ini, kefahaman ini dan penyatuan persepakatan orang Melayu untuk memilih pemimpin di kalangan orang Melayu Islam regardless of party ini masih belum berlaku dan belum difahami oleh rakyat Malaysia. Itu jawapan pendek saya. Sehingga kini? Sehingga kini ya. Dia satu artinya dia satu usaha yang berterusan. Ya. Sepatutnya berterusan kita artinya artinya dia satu usaha yang gagal untuk memahamkan, untuk membawa konsep undi calon Muslim berwibawa cross party ini tidak berjaya, betul? Bukan gagal, tetapi belum berjaya sepenuhnya sehingga mendapatkan kemenangan kerusi. Tetapi jika kita melihat undi, kita mendapat beribu-ribu undi. Maksudnya sudah mula ada kepercayaan dan kefahaman, tetapi belum sampai ke peringkat untuk mendapat kemenangan di kawasan tersebut. Okey, seterusnya saya nak pergi kepada satu isu lagi di mana tadi kita sebut sedikit dalam status room tentang isu-isu yang berlaku mutakhir ini. Pindaan Perlembagaan 1993 yang menghadkan kuasa raja-raja itu lebih jelas dan itu lebih berkait langsung berbanding dengan tanda tangan Status Rom, sebab tanda tangan ini tak beri apa-apa kesan pun selagi tak dibawa ke Parlimen. Ini dengan persetujuan 2/3 ahli Dewan, pindaan perlembagaan telah dilakukan pada ketika itu. Satu, untuk menghapuskan imuniti raja-raja pada 93 dan 94 untuk fast track segala usul yang dipersetujui di Parlimen kalau tidak dipersetujui oleh raja-raja. So dua isu ni saya nak tanya pandangan Ustaz sendiri tentang pindaan perlembagaan ini. Dia mengikut peruntukan perlembagaan dan dia sah, tak ada masalah.
dia sah dan dia baik. Dia bagus atau tidak? Iyalah dia sah. Dia satu usaha yang bagus ataupun Dia tidak sebenarnya? Pindaan perlembagaan sebenarnya pada 93. dia sebenarnya tidak mengurangkan kuasa raja-raja ataupun kuasa yang di Pertuan Agong seperti yang tertakluk dalam perkara 153. 153 kekal, yang di Pertuan Agong merupakan penaung dan akan mempertahankan hak keseimbangan orang Melayu, tak ada masalah. Cuma ditambah pada akhirnya perkara yang 180 lebih itu, perindaan itu untuk mencapai beberapa objektif yang disebutkan oleh Ustaz tadi, tak ada masalah. Jadi dalam isu ini saya kira mungkin jelas yang mana Ustaz berbeza pandangan dengan Tuan Haji Aminuddin, di mana beliau baru-baru ini mengatakan bersetuju dengan kenyataan yang di-Pertuan Dewan Negara berhubung gesaan supaya kerajaan menarik balik pindaan kontroversi 1993. Jadi Ustaz memilih pandangan berbeza dalam isu ini, ya? Dalam konteks mempertahankan kedudukan Melayu Islam, pada pandangan saya tidak ada masalah. Okey. Baik, akhir sekali saya nak tanya satu soalan yang mungkin ringkas untuk kita tutup perbezaan. Di mana garis pemisah antara perjuangan memartabatkan ketuanan Melayu yang baik dan juga perjuangan perjuangan menghidupkan semangat resis yang tidak baik? Di mana garis pemisah antara keduanya pada pandangan Isma agar Isma tak termasuk ke dalamnya? Kita sangat jelas bahawa penyatuan Melayu, Persepakatan Melayu ataupun Ketuanan Melayu, garis merahnya ialah Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia, dan kita kata Ketuanan Melayu ini tujuan dia adalah untuk meninggikan martabat syiar dan tamadun Islam di Malaysia, dan itulah matlamat asal, matlamat objektif kita. Pendekatan strategi kita ialah menggunakan Persepakatan dan Kekuatan Melayu. Itu bukan objektif akhir, tapi objektif akhir kita adalah ketuanan Islam. Dan kita sangat jelas benda ini tidak bukannya berada di dekat garis merah. Kita sangat jelas kita berada jauh daripada rasisme, perkauman yang meletakkan darah itu lebih mulia daripada bangsa lain dan menindas, membunuh dan memanipulasi bangsa-bangsa lain dengan cara tidak adil. Itu adalah rasisme apa yang berlaku kalau kita lihat di luar, nazism, fascism, white supremacy dan sebagainya. Kita sangat jelas kesepakatan dan ketuanan Melayu yang Isma bawa dan perjuangkan di Malaysia ini adalah untuk ketuanan Islam. Dia tidak lari pada syariat, sejarah, identiti kita dan perlembagaan itu sendiri. Jadi saya rasa itu garis merah dia. Baik. Jadi artinya segala serangan terbuka terhadap kaum tertentu, terhadap kaum, bukan individu, bukan badan, tapi serangan terbuka terhadap kaum tertentu itu bersifat rasis, betul? Sebagaimana contohnya orang Cina adalah pendatang, penceroboh, orang India cuba untuk merampas kekuasaan orang Melayu. So kenyataan begitu adalah kenyataan rasis. Kalau Ustaz melihat kepada spesifik kes seperti itu, kita kena lihat kronologinya. Itu merupakan satu reaction, tindak balas terhadap apa yang berlaku sebelum itu. Jadi artinya kalau sekumpulan orang Cina mengeluarkan kenyataan yang tidak baik terhadap kontrak sosial dan sebagainya, okey untuk kita melancarkan serangan terbuka kepada bangsa. Apabila mereka dalam garis merah, kita kena memperingatkan kembali mereka garis merah tersebut. So ketika itu kita boleh serang bangsa, betul? Pada pandangan Ustaz. Kita bukan serang bangsa, bukan lagi kita individu. Mengingatkan mereka garis merah tersebut. Oh, okey. Saya boleh bersetuju dengan itu. Cuma kita dah mungkin dah lama. Last sekali soalan terakhir. Adakah Ustaz perasan bahawa setelah PRU ke-14 banyak isu-isu perkauman ditimbulkan, diketengahkan, menjadi panas, menjadi perbincangan. Antara sebabnya adalah kelompok-kelompok orang Melayu sendiri yang menghidupkan isu itu, sedangkan sebelum itu perkara yang sama berlaku. Mereka tak hidupkan dan mereka tidak ketengahkan sebagaimana mereka buat ketika PH menang. Setuju atau tidak? Saya setuju. Sebahagian pemimpin Melayu Islam yang memerlukan undi DAP untuk menang. Jadi setelah menang PRU 14, mereka perlu menunaikan janji-janji mereka terhadap DAP. Contohnya? Boleh saya tahu contoh? Kita mendengar banyak janji-janji mana tu? Kita mendengar banyak statement-statement daripada pemimpin-pemimpin PH sebaik saja menang PRU 14 yang mengatakan ketuanan Melayu tidak relevan, kita sepatutnya menghapuskan
sama rata, sama rasa, itu semua adalah desakan-desakan Kalau daripada DAP kalau, yang yang kalau dibawa oleh isu-isunya, pemimpin Melayu Islam sebab mereka memerlukan DAP baik, untuk naik dan memerintah. itu bukan untuk please DAP, tapi ada kajian yang dilakukan oleh Merdeka Center pada 2008 lagi mendapati bahawa 65% orang Melayu yang ditanya tentang adakah mereka bersetuju dengan race based affirmative action should be done away, mereka bersetuju bahawa dia perlu digantikan dengan meritokrasi. Jadi bukan baru, maksud artinya sebahagian orang Melayu yang pegang pandangan itu, ia telah lama berlaku sebelum daripada PRU ke-14. Dan kalau UEC sebagai contoh, itu adalah juga janji pilihan raya manifesto Barisan Nasional. Jadi dalam kebanyakan isu ini saya lihat dia bukan... Saya katakan sama. Saya tak bezakan PN, PH. PN pun sama masalah kalau dia iktiraf UEC dan menggunakan UEC sebagai bargaining power kepada sokongan orang Cina. Sama masalah, sama problem. Jadi artinya kita ada petunjuk yang kuat bahawa isu perkauman ni berlaku di bawah mana-mana kerajaan, tetapi dia menjadi panas apabila ada sebahagian orang memilih untuk panaskan dia. Betul? Dia menjadi semakin serius pada pandangan saya selepas DAP mendapat kuasa, sebab apa yang ditakuti selama ini boleh dilaksanakan dengan kuasa-kuasa yang mereka miliki dalam kerajaan. Okey, saya mungkin kita tak ada masa yang banyak untuk panjangkan idea terakhir itu. Jadi kita mungkin akan berhenti setakat ni dulu. Terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Luqman Al-Hakim atas sesi yang baik, perbincangan yang panas pada hari ini. Tapi kita dapat banyak input tentang pendirian ISMA. Saya secara peribadi doakan ISMA masa depan yang lebih baik dalam politik Malaysia, untuk menjadi kuasa pendesak yang bagus, memberi kesan kepada polisi yang diambil oleh kerajaan, mana-mana kerajaan. Saya kena bersetuju dengan Ustaz satu perkara yang mana dalam banyak kes kita dapati bahawa ISMA telah bersifat konsisten mengkritik PH dan kemudian melancarkan kritikan yang sama kepada PH, walaupun kepada PN, walaupun dalam beberapa kes kita tak lihat lagi ada beberapa kes yang kasar terhadap satu pihak dan kurang kasar terhadap satu pihak, tapi dalam banyak kes juga kita lihat konsistensi pilihan ISMA. Saya tanyakan soalan yang sama kepada Wakil PAS terdahulu, yang mana sebelum PRU 2013 lagi, ISMA telah bercerita tentang kesepakatan orang Melayu ketika PAS dengan UMNO sedang bergaduh pada ketika itu. Jadi ISMA telah mendahului parti politik dalam bab itu. Itu satu perkara yang mungkin boleh dibanggakan. Jadi terima kasih Ustaz Luqman Al-Hakim. Kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Khairan. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi.